Hai, selamat pagi. Hari ini kita belajar matematik. Tajuk peratus lagi ya. Peratus yang kita nak buat hari ini adalah penyelesaian masalah melibatkan peratus. Apa yang kita buat hari Isnin hari tu ya, kesinambungan. Okey, mari kita tengok apa soalan dia ya. Okey, kita tengok latihan yang pertama. Lengkapkan peta buih berganda di bawah. Beza dan bandingkan antara simpanan dan pelaburan. Okey, yang ini adalah contoh peta buih ya. Ini maksudnya peta buih. Dia ada dua benda ni, lepas tu dia ada buih-buih dia. Okey, yang macam ni, dengan yang macam ni tu, ini adalah persamaan. Kalau kamu jumpa benda macam ni, maksudnya persamaan. Dia takkan bagi tahu kamu persamaan. Tak. Kalau benda macam ni, anak panah yang bersama ni pergi sini adalah persamaan. Kalau macam ni, perbezaan. Okey, perbezaan. Okey. Okey, mari kita tengok jawapan dia satu persatu ya. Okey, untuk simpanan dan pelaburan, dia punya persamaan adalah untuk meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan. Okey, persamaan yang kedua adalah demi masa depan. Okey. Okey, kita tengok kepada simpanan. Apa perbezaan simpanan? Dapat mengamalkan sikap jimat cermat. Sikap jimat. Jimat cermat. Maaf, salah ejaan. Jimat cermat. Okey, perbezaan yang kedua adalah risiko kerugian adalah rendah. Sebab kamu simpan, lepas tu kamu keluarkan. Jadi risiko untuk kerugian tu rendah Sebab kamu simpan sikit, lepas tu kalau kamu nak guna, kamu keluarkan. Sebab tu risiko dia sangat rendah. Okay, lepas tu simpanan ni digunakan untuk kecemasan. Sebab dia boleh keluar masuk pada masa bila-bila masa. Wang tu boleh keluar, wang tu boleh masuk pada bila-bila masa. So, kalau kita nak keluarkan, kita boleh keluarkan daripada simpanan. Kita tak boleh keluarkan daripada pelaburan. Okay, simpanan ni juga untuk pendidikan. Pendidikan anak-anak, pendidikan kalau mak kamu, anak-anak lah. Kalau mak ayah kamu membuat simpanan untuk kamu lah, untuk anak-anak dia. Okay, itu perbezaan dia. Okay, untuk pelaburan, perbezaan dia adalah pulangan keuntungan adalah banyak, lebih tinggi. Pulangan keuntungan adalah lebih tinggi. Lebih tinggi berbanding dengan simpanan. Sebab dia labur duit tu dalam masa jangka yang lama baru dikeluarkan. Jadi keuntungan dia tinggilah. Lagi apa perbezaan lagi dia? Untuk simpanan jangka panjang. Okay, kalau berhasrat nak simpan untuk jangka panjang, hari tua boleh buat pelaburan. Okay, selain daripada itu, risiko kerugian adalah sangat tinggi. Pelaburan ni risiko dia adalah sangat tinggi. Kalau yang tempat kamu melabur tu tiba-tiba rugi pada tahun tersebut, so kamu rugi jugalah. Kamu ikut rugi juga. Pelaburan ni contohnya macam saham lah, saham. Okay. Apa lagi pelaburan yang perbezaan pelaburan yang seterusnya adalah untuk menambahkan pendapatan. Okay, untuk menambahkan pendapatan. Okay, jelas? Okay, kita tengok soalan latihan yang seterusnya.
Latihan seterusnya adalah tulis ayat matematik dan selesaikan. So, kamu kena buat ayat matematik dulu, lepas tu selesaikan. Okey, contoh soalan yang pertama. Okey, Najwa menyimpan RM12,500 di dalam sebuah bank. Yang ini dia simpan di sebuah bank. Dia simpan Okey, lepas tu dia menerima faedah mudah sebanyak 3% setahun. Faedah mudah. Nama peratus yang dia dapat keuntungan tu adalah faedah mudah. So, berapakah nilai faedah? Dia tanya nilai faedah yang diterima dalam masa setahun. Dia tanya nilai faedah sahaja. So, kamu kena cari nilai 3% tu. Jadi, ayat matematik dia 3% daripada RM12,500. Ini ayat matematik dia. Okay, maaf tulisan cikgu tergeta-geta ni buruk sangat. Maaflah. So, kita selesaikan yang ini sahaja sebab dia tanya nilai faedah. Dia nak nilai faedah. So, apa dalam pengiraan dia? Ni yang wajib ni. 3/1 tu kamu tukarkan kepada 3/100. Lepas tu darab dengan 12,500. RM tu abaikan dulu. Okay? Ini maksudnya jalan pengiraan ni. Jangan tak buat. Kalau tak buat, terus bagi jawapan, saya tak terima tu. So, kita mansuhkan yang sifar di bawah ni dengan sifar di atas. Yang di bawah ni dengan sifar di atas. So, yang ini tinggal 1. So, kita tak payahlah nak bahagi dengan 1. Tetap jawapan dia benda yang sama. So, kita darab sahaja. So, kita darab 125 darab dengan 3. Buatlah bentuk lazim. Saya pun tak dapat congak. Awak nak congak, tak payah. Jangan guna kalkulator. Buat dalam bentuk lazim. Okay, so jawapannya RM375. Okay, ini adalah nilai faedah. Ini adalah nilai faedah. Dia tanya nilai faedah. Ini adalah nilai faedah yang didapat pada hujung tahun. 12,500 tu duit dia. Yang ini adalah duit yang nilai faedah yang dibagi oleh bank. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya berkaitan dengan Ramli ni ya. Okey, yang ini benda yang kamu baca banyak-banyak ni adalah soalan penyelesaian masalah. So, bila ada soalan penyelesaian masalah, caranya kamu kena cari maklumat dalam ni. Kena cari maklumat dalam ni. Jangan kamu tengok nombor terus kamu nak buat. Apa yang kamu nak buat? Darab ke, tolak ke, bahagi ke, tambah ke? Nak kena buat tambah berulang ke macam mana ke? So, kena fahamkan. Bacakan dulu maklumat-maklumat yang dibagi. Okay, so kita baca dulu. Ramli melabur. Gariskan bila jumpa perkataan-perkataan yang penting. Melabur sebanyak 28,600 dalam sebuah syarikat. Maksudnya, dia bagi 28,600 tu dalam sebuah syarikat. Contohnya syarikat jual baju. Okay? Lepas tu, pada akhir tahun, syarikat itu memberi dividen sebanyak 5.4%. Dividen ni maksudnya keuntungan syarikat. Okay? So, dia dapat 5.4% daripada keuntungan syarikat. So, hitung nilai dividen yang diterima oleh Ramli pada akhir tahun. Apa satu tahun tu, akhir tahun tu. Berapa dia dapat apa nilai dividen yang dia dapat tu. Okay, so, kita tengok ya. So, kita tengok maklumat dekat sini 28,000. So, bila kita nak cari nilai dividen, nilai dividen sama dengan 5.4% darab daripada 20,600. Daripada ingat, maksudnya dah darab bila melibatkan peratus. So, yang ini ayat matematik. Ini wajib buat ni. Ini ayat matematik. Ayat matematik. Wajib dibuat. Okay, lepas tu barulah buat kita selesaikan dia. So, nak selesaikan dia, sambung je. 5.4% tu kita tukar kepada per 100. Lepas tu darab dengan 28,600. RM tu abaikan dulu. Okay.
Kalau ada RM kat sini nanti, ada RM kat sini nanti sesak pula kepala kamu, nafas kamu tengok benda tu. Terus pening lalat. Okay, lepas tu buat dulu macam ni. Macam ni. Buat dulu macam ni. Abaikan dulu nombor perkataan-perkataan. RM ke, apa ke, abaikan dulu. So, yang ni kita boleh mansuh. Sifar di bawah ni dengan sifar di bawah ni. Pastikan sifar di belakang baru boleh mansuh. Kalau sifar di tengah-tengah kamu nak mansuh tak boleh. So, sifar di belakang ni kamu mansuh dengan sifar di bawah ni. So, yang satu ni, ingat per ni maksudnya bahagi. So, bahagi satu. Tak payahlah buat bahagi. Okay, so kamu just buat darab je. Okay, pastikan awak darab nombor besar letak kat atas. Nombor yang banyak, bukan nombor besar lah, nombor yang banyak. Okay, lepas tu 5.6. 5.4. Tapi untuk situasi ni 286 tu memang nombor besar lah. Okay, darab dengan 5.4. Darab je buat dalam bentuk lazim macam ni. Ni jalan pengiraan ni jangan lupa buat. Okay, ni tiba-tiba dapat jawapan. Aduh. Okay, lepas tu 6 darab 4, 24. Darab je macam biasa. 32 tambah 2, 34. Naik 3 sini, 8, 11. Okay. Dah settle sifir 4. Lepas tu kita balik pula ke sifir 5. Padam dulu yang kecil tu. Okay, sifir 5 pula. Kita balik ke sifir 5 ni. So, 6 darab 5, 30. Tulis di bawah rumah. Yang ada dalam rumah kat bawah 5 ni. Lebih mudah lah kat bawah 5 ni. Tulis bawah dia. So, 30. Naik 3 kat sini. So, 5 darab 8, 40. 40 campur 3, 43. Naik 4 kat sini. 2 darab 5, 10. Tambah 4, 14. So, tambah. Okay, yang ni 4, 4, 4, 5. 1. Okay. Lepas tu, barulah kamu tengok berapa tempat puluhan yang ni. 1 je kan? Ini yang atas ni tak ada. So, 1 je. Jadi, dari belakang ni 1. So, jawapan dia adalah, barulah kamu letak RM. Jawapan dia adalah RM1,544.4. Janganlah letak 4 saja, letak 40 sen. Okey, ini adalah nilai dividen dia. Ini nilai dividen yang dia dapat pada hujung tahun. Untung tak? Sebab tu orang suka melabur. Okay, kita tengok contoh soalan yang ketiga. Puan Aina mendapati faedah simpanan dalam akaun banknya ialah RM30. Okay, faedah simpanan dalam akaun bank dia adalah RM30. Okay, ini cerita tentang faedah pula ya. Okay, lepas tu jika beliau menyimpan sebanyak RM1000, dia simpan RM1000 pada awal tahun, berapakah simpanan dalam peratus yang diberikan oleh bank? So, yang ini dia tak bagi tahu peratus, so kita kena cari peratus. Okay, yang ni dia dah bagi jawapan. Jawapan dia faedah simpanan adalah RM30. So, kita buat ayat matematik dulu. Faedah simpanan dia cakap sama dengan RM30. Okay, ingat faedah simpanan tadi, kalau nak cari faedah kena ada peratus. Peratus ni kena ada. Tapi yang sini peratus dia tak ada, kita letak sebagai anu. Lepas tu daripada wang. Wang yang disimpan adalah RM1000. Okay. Faedah simpanan dia RM30. So, kita kena cari nilai anu ni. Dia nak cari tu. 400 kita tak ada, tapi kita ada maklumat wang. Dia simpan, lepas tu faedah simpanan. Ini peratus faedah tidak ada. So, kita nak buat dia macam mana? Jadi, anu ni kita tinggalkan kat sini. Anu peratus ni. Okay, yang ini, darab. Darab ni, kalau darab, dia menyeberangi ke sebelah sini. Ingat yang saya ajar tahun lepas. Bila dia menyeberangi kat sebelah sana, so 30 tu kekal, 30. Darab tu pergi ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Jadi bahagi berapa? Bahagi 1000. Okey, lepas itu, 30 bahagi 1000 tu, janganlah kamu buat dalam bentuk lazim. Sebab kita nak cari peratus, jadi kita buat dalam bentuk per. Bahagi tu. So, 30 per 1000. Okey?
Jelas tak? Jangan buat bahagi tu kamu buat bentuk lazim. Buat dalam kaedah per. Okay, lepas tu sifar dengan sifar ke atas ni mansuhkan. So 3/100. Kalau 3/100 ni dah cun. Kita dah dapat dah apa peratus dia. Berapa? Peratus dia adalah 3/100. 100 ni kamu tukarkan kepada peratus. So jawapannya 3/100. Okey? Okay, kita tengok soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat. Situasi dia macam ni pula. Okay, sebiji botol berisi 625 biji guli. Ni sebiji botol. Ada 625 biji guli. Lepas tu 20% daripada guli itu adalah berwarna hitam. Okay, lepas tu dia tanya berapakah biji guli yang berwarna hitam dalam botol tu. So, macam mana nak buat? Jadi kita nampak nombor 20% tu dengan 625. Ditanya dia nak bilangan biji guli berwarna hitam. So, ayat matematik kita bilangan biji guli berwarna hitam sama dengan 20% daripada 625. So, 20% ni tukarkan kepada pecahan. Lepas tu darab dengan 625. So, 100 dengan yang ini kita tak boleh mansuhkan. Tapi kita boleh mansuhkan sifar yang ini dengan sifar yang ke atas ni. So, yang ini kita boleh mansuhkan dengan sifar 2. Yang ini sifar 2 bahagi 2 dapat 1. 10 bahagi 2 dapat 5. Okey. Lepas tu 5 ni kita boleh mansuhkan dengan yang ini. 5 tu bahagi 5, 1. 625 tu bahagi 5, 1, 2, 5. Kalau tak percaya macam mana saya buat ni? 625 ni bahagi dengan 5. So, yang ini nanti kamu tengok. Betul ke tak? 125. Lepas tu, kita turunkan 5, 25. So, yang ini 5. So, betul lah 125. So, bilangan guli hitam adalah 125 biji guli. Okay, kita tengok contoh soalan yang kelima. Rosna ada 320. Okay, RM 320. Dia membelanjakan sebanyak 240 untuk membeli sebuah kipas angin. Berapa peratuskah wang yang digunakan untuk membeli kipas angin? Dia tanya berapa peratuskah wang yang digunakan untuk membeli kipas angin. Okay, kita kena cari peratus kipas angin. Harga kipas angin. Okay, so berapa peratus dia? Kita tak tahu. Yang itu yang kita nak cari. So, macam mana nak cari dia? Macam mana nak cari dia? So, kita kena buat 240 bahagi 320 darab dengan 100%. Okay. So, jalan yang lebih mudah, bahagi itu kita tukarkan kepada per. So, 320, 240 darab dengan 100%. Kenapa 100%? Sebab kita nak cari peratus. Kena darab dengan 100%. So, yang ini, sifar ni boleh dimansuh dengan sifar yang ke atas ni. Lepas tu 32 ni kita boleh mansuh dengan 24 dengan sifar 6, sifar 8. So, 24 bahagi 8, 3. 32 bahagi 8, 4. Okey, lepas tu sifar 4 ni boleh dibahagi dengan sifar 4, dia dapat 1. 100 ni boleh dibahagi dengan sifar 4, dia dapat 25. So, 3 yang kecil ni tadi, okay, kita darab dengan 25. Mana datang 3 tu tadi? Ni, kita hapuskan 24 ni dengan 32 ni. Itu dapat 3. So, 3 darab 25, kita buat dalam bentuk lazim. So, yang ni 15 naik 1, 7. So, jawapannya RM pula.
So, jawapannya adalah 75%. Itu adalah peratus harga kipas angin. Okay, kita tengok soalan yang terakhir. Sebuah kilang mengeluarkan 22,872 batang pensel dalam bulan Jun. Okay. Dalam bulan Julai, kilang itu akan meningkatkan pengeluaran pensel sebanyak 25%. Akan meningkatkan. Jadi, so dia nilai dia bertambah lah. Yang Jun ni tadi yang ini. Jadi Julai bertambah 25%. Berapa batang pensel yang dikeluarkan dalam bulan Julai? So, kita kena cari dulu berapa penambahan dulu. Lepas kita dapat penambahan tu berapa, baru kita tambah dengan bulan Jun. Okay, so kita kena cari peratus penambahan dulu. Okay, peratus peningkatan pensel yang meningkat. Bilangan pensel yang meningkat. Okay, so pensel yang meningkat tu, so 25% daripada 22,876. So, 25 ni per 100 darab dengan 22,876. So, 25 ni kita mansuh dengan 100. 25 bahagi 25 1. 100 bahagi 25 4. So, yang 4 ni kita bahagikan sifar 4 dapat 1. Yang ni kita bahagikan sifar 4. 22 dibahagi dengan sifar 4. Kalau tak dapat kita buat dalam bentuk lazim. Okay, bahagi dengan sifar 4. Yang ni 20. Tu yang ni 28. Okay. 20 ni 5. 7 dah 4 dah 8. Okay. Lepas tu 7 ni pula dengan 4 ni 1. Lepas tu 36. 36 bagi 4 ni 9. Okay. Jawapannya RM pula. 5719. Okay. 5719. 5,719. So, ini adalah bilangan pensel yang meningkat. Ini meningkat. Bilangan pensel yang meningkat. Tetapi, soalan dia nak berapakah bilangan pada bulan Julai. So, bilangan pada bulan Julai, kena tambahlah bilangan pensel pada bulan Julai. Kena tambahlah. 22,876 tu kena tambah dengan 5,719. Okay, so kena tambah. So, kita tambah dalam bentuk lazim. So, yang ni 15 naik 1, 9. Yang ni 15 naik 1, 8, 2. So, jawapan dia adalah 28,595. Ini adalah bilangan pensel pada bulan Julai. Yang ini pula adalah bilangan pensel yang meningkat. Okey. Kena tahu tu. Kalau buat yang setakat ni je, kamu akan dapat 1 markah je lah. Kalau kamu buat sampai sini, kamu dapat 1 lagi markah. Okay, so homework pada hari ni adalah yang pertama, sila jawab latihan-latihan pada lembaran yang saya sertakan dalam WhatsApp nanti. Lembaran tu kamu boleh print, potong, lepas tu tampal dalam buku, lepas tu tulis dalam pengiraan, jangan lupa. Ataupun kamu boleh menulis semula soalan ke dalam buku teks, ke dalam buku tulis. So, jangan lupa buat jalan pengiraan pada setiap soalan. Terima kasih.